Banyak menu tradisi Pahang yang mudah untuk disediakan. Hidangan pais lebih popular dimasak bersama ikan patin. Namun kali ini Norehan Omar atau lebih mesra disapa Kak Yan memilih untuk berkongsi resepi yang sedikit berbeza iaitu pais daging. Selain itu, juadah pincuk daging yang terkenal di Rauk Pahang ini pula sering dihidangkan ketika majlis keramaian. Hai penonton Nona, saya Norehan binti Omar dari Pahang. Hari ini kita nak masak dua jenis daging. Satu, pais daging. Kedua, pincuk daging. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak pais daging ialah daging dan buluh. Untuk bahan kisarnya pula, sediakan serai, halia, kunyit hidup dan cili padi. Bahan-bahan yang perlu dihiris halus pula ialah bunga kantan, daun limau purut, daun kaduk dan daun kesum. Tidak lupa juga sediakan tempoyak, asam keping, garam dan gula. Ini menu yang pertama kita. Pertama, kita masuk bahan yang telah dikisar. Lepas tu kita masukkan tempoyak. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita potong tadi. Biasanya pais ni kita makan waktu harian pun kita makan. Tapi menu utama bila hari raya Korban. Kita akan buat menu ni, memang makan ni kegemaran keluarga kami di Pahang. Selepas kita gaul rata, kita akan masukkan bahan perasa, garam. Lepas tu kita masukkan sedikit gula. Okey, kita kacau lagi rata. Bila dah kacau rata, kita sudah untuk masukkan daging ya. Perap dia semalaman. Baru dia betul-betul dia sebati. Dah simpan semalaman, kita akan masukkan dalam buluh untuk dibakar. Kita gunakan daun lerek sebab dia ada tangkai. Bila dia masak nanti senang kita tarik dia. Kita masukkan sedikit sambil kita kocak-kocakkan dia ya. Masukkan pais daging ke dalam buluh sehingga mampat supaya kesemua bahan akan masak dengan sekata. Sekarang dah penuh, jadi kita sedia untuk dibakar. Jadi sebelum bakar, kita kena tutup dulu dengan menggunakan daun kunyit. Sekarang kita sedia untuk bakar. Untuk naikkan aroma salai dalam masakan, pais daging perlu dibakar selama 3 jam dengan api yang kecil. Sementara kita nak tunggu pais daging kita masak, jadi kita teruskan dengan menu yang kedua. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pincuk daging ialah daging yang telah direbus sehingga empuk, bawang, lada hitam, kerisik, limau nipis, santan segar dan pekat, garam, gula dan cili sebagai hiasan. Pincuk daging ni amat mudah. Boleh disediakan, cuma kita pastikan betul-betul daging kita dah siap kita rebus dengan empuk dan kita potong nipis-nipis. Okey, sekarang kita nak mula. Pincuk daging ni kita kena menggunakan tangan. Mula kita ambil bawang yang telah kita dihiris. Ramas-ramaskan dia supaya dia pecah elok. Dia tidak jadi berkumpul satu tempat je. Kita masukkan lada hitam. Lepas kita masukkan lada hitam, sekali lagi kita mesti kita ramas-ramaskan juga. Kita masukkan pula kerisik. Kita agak-agaklah sebanyak daging yang kita masukkan tu ya. Kita akan gaul lagi untuk pastikan dia betul-betul rata ya. Kemudian masukkan garam dan gula secukupnya mengikut saiz hidangan. Perahkan limau nipis dan gaul lagi ke semua bahan agar benar-benar mesra. Okey, kita masukkan daging. Daging yang telah kita rebus. Kita rebus ni agak lama lah. Lebih kurang 1 jam lebih juga. Kita dah betul-betul tengok dia empuk. Kita angkat. Dah sejuk. Kita potong nipis-nipis. Siap dalam gaul dalam ni. Dah siap. Kita akhir sekali kita masukkan santan. Santan ni santan pekat. Sekarang pincuk kita dah siap. Saya nak bagi satu tip. Kalau kita nak buat untuk majlis, kita tak perlu buat banyak-banyak. Kita kena buat sedikit-sedikit. Sebab kita menggunakan santan segar.
Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati, hidangan ini boleh disediakan dalam masa 10 minit sahaja. Okey, selama 3 jam kita masak tadi, pais daging kita dah siap. Kita dah mula boleh keluarkan dia. Tu saya kata senang menggunakan daun lerek tadi kan, kita tarik saja. Apabila menjelang musim Hari Raya Korban, pasti ramai yang ingin mencuba resepi baharu yang berasaskan daging. Menu tradisi seperti pais daging dan pincut daging ini antara menu yang harus dicuba kerana ia mudah disediakan dan sangat sesuai dengan citarasa masyarakat tempatan.